Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Amira binti Abdul Razak, nombor matrik 050904. Hari ini saya nak bentang tajuk yang ditimbul oleh kumpulan saya, iaitu Manahij Dakwiyah. Manahij Dakwiyah yang bermaksud nizam dakwah wa tataha maksumah daha, yang bermaksud susunan dan juga penulisan dalam dakwah. Manahij dakwah ni ada 4 anwa'. Anwa' yang pertama min haisu wadi'aha aw masdaraha, yang bermaksud dari segi wadi' dan juga sumber dia. Yang kedua min haisu mawdu'ah, dari segi tajuk dia. Yang ketiga min haisu tabi'atiha, dan yang keempat min haisu raka'izuha. Min haisu wadi'ah aw masdaruha iaitu sumber dakwah kita. Yang pertama ialah al-manahij rabbaniyah dan manahij basyariyah, iaitu manahij rabbaniyah yang menyiapkan kepada Allah Ta'ala dan juga basyariyah yang menyiapkan kepada manusia. Yang bermaksud allati wada'a syari' li hadhihi dakwah an tariqil Quran aw sunnah, yang bermaksud manahij rabbaniyah yang berprinsip kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Manahij al-basyariyah allati yada'a da'ah wal ulama' li ijtihadihim, yang maksud manahij dakwah yang diijtihadkan oleh ulama' untuk mendakwahkan kepada orang lain. Yang kedua iaitu min haisu mawdu'ah, iaitu anwa' adidah, manahij akidah, manahij ibadiyah, manahij ijtimaiyah, manahij iktisadiyah dan manahij askariyah, iaitu dia merangkumi dakwah Islamiah untuk kehidupan manusia. Anwa' yang ketiga iaitu min haisu tabi'atiha. Dia ada 3, manahij khas wa ukhra ammah, manahij fiqdiyah wa ukhra jama'ah, dan manahij nazariyah wa ukhra tatbiqiyah. Manahij ini dia ada dikhususkan dan tidak diumumkan. Bagi contoh, Qiyamul diwajibkan, dikhususkan oleh Nabi Muhammad, dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi diamkan kepada kita. Keempat iaitu min haisu raka'izuha, ialah fitrah insaniyah salasa, fama kana minal manahij mu'tazam anal qalbi, anal aqli, anal muqtatisa, iaitu hissi, iaitu panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Naim Syawal bin Kamil, Raqam Talab 0507. Ini saya akan menerangkan tentang hadaf al-manahij dakwah, maklumat kaedah-kaedah dakwah. Al-hadaf al-lugha al-qawli tujuh ila salam wa nahwuha wal matlab yudahu ila al-qasdu. Maklumat dari segi lughah iaitu tujuannya yang diarahkan oleh anak panah dan seumpamanya, dan permintaan itu ditujukan kepadanya. Ta'rif al-hadaf ad-da'wi, maksud maklumat dakwah bil matlab alladhi yudahu ila ad-du'at qasduhum aw al-wiqaya allati yas'una min ajliha. Permintaan yang dituju oleh para pendakwah, niat mereka atau tujuan yang mereka cari. Wa yumkinu taqsim al-ahdaf al-da'wiyah ila naw'ain asasain. Maklumat dakwah dapat dibagikan kepada 2 jenis asas, iaitu ahdaf khassah wa juz'iyyah, maklumat khas, dan sebahagian ahdaf ammah wa kulliyah, maklumat umum dan menyeluruh. Al-ahdaf al-khassah wa juz'iyyah mislu al-ghayah allati syara'tu min ajliha al-ibadat was-salat was-siyam waz-zakat wal-hajj. Qala ta'ala wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maklumat khas dan sebahagian seperti tujuan ibadat, solat, puasa, zakat dan haji. Allah berfirman, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dan wal ahdaf al-ammah kulliyah mislu ma ja'a fi qawlihi ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Dan keseluruhan tujuan umum seperti yang maksud, seperti kalau Allah yang maksud, dan dirikanlah sembahyang untuk menyatiku. Wa hadhihi ahdaf al-ammah al-kulliyah tatanawwa'u ila naw'ain. Tujuan umum keseluruhan ini berbeza menjadi 2 jenis. Al-ahdaf mujmalah, tujuan keseluruhan, ahdaf mufassalah, matlamat terperinci. Wal ahdaf al-mujmalah mislu qawli ta'ala, tujuan keseluruhan seperti firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah saja yang memberi rezeki kepada segala makhluknya, dan dialah saja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Al-ahdaf mufassalah mislu qawlina fi tafsir al-ahdaf da'wiyah al-ammah. Objektif perinci seperti apa yang kami katakan secara terperinci mengenai maklumat dakwah pada umum. Ihqaqul haqq wa ibtalul batil. Qala ta'ala liyuhiqqul haqq wa yubtilul batil walau karihal mujrimun. Melakukan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Allah berfirman, supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, kufur dan syirik, sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. Inqadhun nas min ad-dhalal ila al-huda wa min az-zulumati ila an-nur. Qala ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila az-zulumat. Menyelamatkan orang dari kesesatan ke petunjuk dan dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman, Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya keimanan kepada kegelapan, yakni kufur. Bina al-syakhsiyah al-muslimah wal mujtama' al-muslim. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
membangun kepribadian Muslim dan masyarakat Muslim. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Inna litahdidul ahdaf ad-da'wiyah wal siyaman inda wad'i al-manahij fawaid adidan minha, menentukan matlamat dakwah terutama bagi penghasilan kaedah yang mempunyai faedah yang banyak dari mereka. Yang pertama ialah as-salamah minal inhiraf an tariqid dakwah, keselamatan dari penyelewengan dalam perjalanan berdakwah. Al-wuduh fi uslubil amal, kejelasan dalam gaya kerja. Al-istimrariyah fi dakwah, kesinambungan atau keterampilan dalam berdakwah. Itu saja daripada saya. Sekian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Siti Nur Hazira binti Hamid. Nombor metrik 047556. Okay, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk manhaj al-atifi, iaitu manhaj secara emosi. Okey, seperti kita tahu manhaj al-atifi ialah manhaj secara emosi. Okey, terdapat dua pengertian ta'rif yang dibawakan dalam buku ni. Itu yang pertama ialah peraturan dakwah yang berasaskan pada jiwa ataupun hati dan bergerak melalui perasaan. Yang kedua juga lebih kurang sama, iaitu mengumpul uslub-uslub, iaitu cara-cara berdakwah yang juga berasaskan hati ataupun jiwa dan bergerak melalui perasaan. Yang seterusnya ialah saya akan menjelaskan tentang uslub al-mau'izah al-hasanah. Uslub al-mau'izah al-hasanah ni terbahagi kepada 6. Yang pertama ialah al-khitabah. Pendakwah ni dia boleh menyampaikan peringatan yang baik, yang hikmah kepada mad'u melalui al-khitabah, melalui ceramah-ceramah. Yang seterusnya ialah mengingatkan hamba dia, mengingatkan manusia ni dengan supaya bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang diberikan. Yang seterusnya ialah memuji, pendakwah ni memuji mad'u ni, iaitu contohnya dengan menyebut kelebihannya ataupun ciri-cirinya, ya, atau azamihi, mengedarkannya, itu dengan memberitahulah kesalahan yang dilakukan oleh mad'u itu. Okay, yang seterusnya ialah at-targhib wa tarhib, itu menggalakkan ataupun memberi peringatan, contohnya berkaitan dengan dosa dan pahala, ya, balasan dan berkaitannya lah. Yang seterusnya ialah al-wa'du bin nasri wa tamkin, itu berjanji untuk memberi pertolongan dan memerkasakannya. Kita buatlah, kita membuat benda tu. Yang seterusnya ialah qasas al-qasas, itu menceritakan tentang kisah-kisah al-atifiyah, itu kejiwaan atau emosi yang berkesan. Okey, uslub yang kedua ialah menzahirkan ar-rafatu. Izhar ar-rafatu itu menzahirkan kesungguhan dan rahmah, kasih sayang dengan orang yang kita dakwahkan. Okay, contohnya yang pertama ialah kita menggunakan perkataan yang baik yang berkesan. Yang kedua ialah musyarakah wajdaniyah fi mawqif, itu mengumpulkan wajdaniyah ialah perasaan dalam sesuatu keadaan tu. Contohnya kita mendalami orang yang didakwah tu, kata dia ada masalah dan kita boleh beritahulah dengan cara yang baik. Yang ketiga ialah musa'adah syakhsiyah fi azimah, itu menolong seseorang tu apabila dia orang ni dalam kesusahan. Okay, yang seterusnya, uslub yang ketiga ialah qada'ul hajat, iaitu menunaikan hajat dan mendahulukan pertolongan dan menjamin perkhidmatan kepada orang yang kita nak dakwah tu lah. Okey, contohnya qada'ul hajat itu menunaikan hajat ni, contohnya itu hajat yang dituntut lah. Yang kedua berkaitan taqdim al-musa'adat tu, contohnya mendahulukan pertolongan, kita mendahulukan pertolongan dulu kepada orang. Yang ketiga wa ta'min al-khidmat, itu sama ada kita menjamin khidmat ni dari segi harta ataupun perasaan ke, makna sesuatu yang tak nampak. Yang ketiga, yang seterusnya ialah sama ada dia sikit ke atau banyak. Okey, yang seterusnya ialah mawati isti'malatuhu, itu penggunaan manhaj al-atifi secara setempat, iaitu hala dakwah kepada al-jahil. Contohnya kita berdakwah kepada orang jahil, seperti mana kita tahu orang jahil ni dia orang suka kepada dakwah yang lemah lembut dan orang yang suka mengambil berat hati mereka dan mengajarkan mereka apa yang boleh memberi faedah kepada mereka dengan jalan yang boleh memberi galakan kepada mereka lah, iaitu dengan ilmu, dan juga berjanji dengan mereka sesuatu kebaikan yang besar. Yang kedua ialah kita berdakwah kepada keadaan mereka yang jahil, tidak tahu, kerana mereka ni tidak tahu peringkat iman mereka sama ada lemah ataupun kuat. Maka para pendakwah ni adalah membuat sesuatu yang boleh menghilangkan keadaan mereka yang jahil itu dengan menunjukkan emosinya dan juga menjaga dirinya. Yang ketiga ialah dakwah kepada pemilik hati yang lemah, contohnya wanita, kanak-kanak, anak yatim, orang yang susah dan juga orang-orang yang sakit. Yang keempat ialah berdakwah seorang ayah kepada anak dan anak kepada ayahnya ataupun kepada kaum kerabat, ya, dan juga kawan-kawan. Yang kelima ialah kelemahan berdakwah ni, ada kelemahannya dan kesusahannya juga atas orang yang kita nak dakwah pada untuk. Jadi atas pendakwah adalah untuk bergerak macam mana nak menyenami hati-hati pada untuk perasaan mereka dan mengambil hati mereka apabila kita berdakwah macam tadi lah, melalui emosi mereka. Maka kita akan berjawablah bagi mereka dan mengurangkan penindasan dan rasa kesusahan terhadap pada kita tadi.
Okey, akhir sekali ialah qasa'is itu ciri-ciri khusus manhaj al-atifi. Yang pertama ialah latfu uslubi, iaitu uslub cara yang gaya dakwah yang digunakan ialah cara yang lemah lembut. Kita menggunakan perkataan yang berkesan agar dapat diterima oleh mad'u. Yang kedua ialah sur'ah ta'assaru al-mad'uyin bihi, itu kita cepat merasai, menyelami perasaan orang yang didakwahkan tu, mad'u kita tu. Yang ketiga ialah takhfif wa ta'ah, iaitu kita mengurangkan tekanan pemusuhan ataupun orang yang menentang kita. Dan kita cepat-cepatlah menutup kesalahannya ataupun kita ni tidak membalaslah kejahatan yang diorang lakukan. Yang keempat ialah kita ni cepat-cepat mengenal kegembiraannya bersama-sama untuk kita memasukkan al-awatif, masuk ke dalam emosi dan perasaan mereka. Yang kelima yang terakhir sekali ialah itu kapasiti bulatan penggunaannya, kerana perilaku emosi ni pada manusia ni lebih penting dari segala yang lain. Okey, jadi berkaitan dengan ciri dan kelebihan, jelas menzahirkan tentang mengkoronai perbandingan baginya dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nofara Husna binti Muhammad Zain. Hukum talabah sifil khamsa wahid khamsa wahid akan menyambungkan slide seterusnya, iaitu minhaj al-aqli. Minhaj al-aqli ini bermaksud kaedah akal. Kaedah akal ini ada dua takrif, iaitu al-nazamu ad-da'wa allazi yartakizu ala al-aqli wa yad'u ila at-tafkiru wa at-tadbiru wa i'tibar, iaitu sistem dakwaan yang lebih cenderung kepada akal, membawa kepada pemikiran, perancangan dan pertimbangan. Minhaj al-aqli juga tarikh yang kedua, dia menyatakan majmu'ah al-aslalibu ad-da'wiyatu allati tartakizu ala al-aqli wa tad'u ila at-tafkiru wa at-tadbiru wa al-i'tibar, iaitu dikatakan juga akal al-aqli ini, kaedah akal ini iaitu kaedah yang utama yang membawa kepada akal dan membawa kepada pemikiran, perancangan dan pertimbangan. Wa zalika li anna an-nizamu ad-da'wa la yazhar ila bi majmu'ah al-aslalibu al-mutabiqah lahu. Itu kerana sistem dakwaan yang tidak menzahirkan kecuali kaedah yang berkaitan dengannya. Abrazu al-asalibi, iaitu kaedah yang paling penting dalam kaedah yang berkaitan dengan minhaj al-aqli. Yang pertama adalah al-muhakamatu al-aqliyah wa aqisatu bi jami'i ashkaliha, iaitu maksudnya percubaan mental dan ukurannya dengan semua bentuknya. Wa aqisatu bi jami'i ashkaliha hiya awal qiyas aula. Qiyas aula misal qawlihi ta'ala ala tuqatiluna qauman نقصوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul Azim. Bermaksud, mengapa kamu tidak memerangi sesuatu kaum yang telah mencaburi sumpah janjinya, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah SAW, dan mereka lah juga yang mula-mula memerangi kamu. Tidak patut kamu takut kepada mereka sehingga kamu tidak mahu memeranginya, kerana Allah jugalah yang berhak kamu takuti jika betul kamu orang-orang yang beriman. Surah At-Taubat ayat ke-13. Sanian, qiyas musawwa. Misal qawlihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lisyab allazi ista'zinun bizina atuhibbuhu li ummika qala la wallahu ja'alani Allahu fida'aka qala walan nasi yuhibbunahu li ummahatihim. Maksudnya, dalam hadis ini ada seorang lelaki yang meminta izin dengan Rasulullah SAW untuk berzina. Tapi setelah lelaki itu meminta, Nabi pun bertanya kepadanya, adakah kamu suka jika berzina dengan ibumu? Itu ibumu. Dia kata, tidak, sesungguhnya aku ini Allah jadikan sebagai penembusnya. Dan Nabi juga berkata, begitu juga manusia yang lain tidak suka jika ibunya berzina dengan orang lain. Maksudnya, berzina dengan kaum wanita itu ibarat berzina dengan ibu. Sanisan, qiyas khalfa. Qiyas khalfa ini adalah qiyas yang sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW juga ada sabda, qala Nabi SAW, wa fi jud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahlina shahwatihi wa yakuna lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum la wada'aha fil haram akana 'alayhi wazar fakadzalika al-ghada wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maksudnya, hadis ni sebilangan orang daripada kalangan sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, orang kaya telah mendapat pahala. Mereka berdoa ketika kita berdoa, mereka berpuasa ketika kita berpuasa, dan mereka bersedekah dengan banyak harta mereka. Baginda bersabda, bukankah Allah menjadikan sesuatu untuk
kamu bersedekah. Maksudnya apabila dia membuat sesuatu, contohnya tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia akan mendapat pahala. Tapi dan dikata ara'aitum law wada'aha fil haram akan alaihi wazra. Tidakkah kamu melihat bahawa jika seseorang itu melakukan perkara yang haram, dia akan mendapat hukuman, dan sekiranya dia melakukan dengan keinginan yang sah, maksudnya melakukan kepada perkara yang diredai Allah, dia akan mendapat ganjarannya dan pahalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kias yang terakhir adalah kias domani. Kias domani adalah kias yang terlibat, iaitu hadis Rasulullah SAW. Contohnya kalau Nabi SAW fil as-saimu dalam pada berpuasa, iaitu idza nasiya fa'akulu wasyarabu falyatim shaumuhu fa inna ma at'amuhu wa siqahu. Bermaksud jika orang itu dia lupa dia tu berpuasa, dia makan dan minum, biarkanlah dia berpuasa. Dan maka sesungguhnya ni Allah memberi dia makan dan minum. Seterusnya, mawatin isti'malat al-minhaj al-aqli. Ciri-ciri penduduk yang guna kaedah akal. Yang pertama, fi mawatin ingkar al-mad'uwinu li umurin az-zahirah. Maksudnya penduduk yang ingkar dengan perkara yang kelihatan zahir. Yang kedua adalah ma'al al-mu'tadinu bi'aqawlahu wa aftarahum min al-mad'uwinu, iaitu penceroboh dengan kata-kata mereka dan pemikiran mereka daripada penerima. Ketiga, ma'al munasifina min an-nas al-ba'idina an ta'sub li ara'ihim. Maksudnya yang menafikan, manusia yang menafikan dan mereka ini taksub kepada mereka. Akhir sekali, ma'al-mu'ta'sirina bil syubhah. Mereka yang terjejas dengan keraguan mereka sendiri. Khasaisu al-minhaj al-aqli, iaitu yang dikhususkan kaedah akal. Yang pertama adalah i'timaduhu ala al-istintajatul al-aqliyah, iaitu bergantung pada natijah yang rasional. Yang kedua, amtu ta'siruhu fi al-mad'uwina, iaitu pengaruhnya yang berpengaruh dalam jemputan mad'u lah, dari kalangan mad'u yang berpengaruh. Yang ketiga adalah ifhamu al-khasmu al-ma'in, iaitu menokok tambahkan jika berlawan dengan fizikal. Dia tidak terima akal, dia akan menambahkan supaya dapat diterima akal, dan menolak yang tidak dapat, yang tidak logik akal lah, dia akan menolak. Yang keempat adalah doiku ta'siruhu binisbah li da'irah al-minhaj al-atifi, iaitu mempunyai kesempitan yang berkaitan dengan lingkaran pendekatan emosi. Dia bukan sahaja mempunyai kesempitan dalam emosi, pemikiran, dia mempunyai kesempitan, mempunyai pemikiran yang sempit. Sebab itu dia tidak logik akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adli bin Bari, nomor metrik 05 bahagian kedua al-amaliyah al-manhaj al-hissi atau pengertian. Terdapat dua takrif atau pengertian bagi manhaj al-hissi, yaitu yang pertama tuntutan berdasarkan panca indera dan bergantung pada pandangan dan pengalaman. Yang kedua, pengumpulan kaidah dakwah yang berdasarkan rasa atau panca indera, pandangan dan pengalaman. Terdapat beberapa kaidah atau pendekatan manhaj al-hissi, yaitu antaranya yang pertama menarik perhatian pengertian definisi dari apa yang dirasakan untuk mencapai keyakinan. Yang kedua, kaidah penerapan dengan cara menerapkan sesuatu yang baik kepada masyarakat, kepada orang. Yang ketiga, model peranan vertikal dalam pendidikan etika dan tingkah laku. Yang keempat, mengubah sesuatu yang salah dengan tangan atau perbuatan dan membetulkannya dengan perbuatan yang betul. Yang kelima, menyokong para nabi dan rasul dengan mukjizat yang nampak dan tidak nampak, seperti peristiwa-peristiwa para nabi sebelum ini dan dengan rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, itu yang keenam, metode dengan menampilkan beberapa perkara dakwah di depan ramai atau di halayak ramai.